Antara faktor pembentukan kerajaan perpaduan ialah tiada parti politik yang mendapat majoriti mudah ketika pilihan raya berlangsung, seperti mana yang berlaku pada PRU 15 yang lalu, yang menunjukkan tiada parti yang memperolehi 50% daripada 229 kerusi yang dipertandingkan. Ini menyebabkan kerajaan tidak dapat dibentuk ketika itu dan menyebabkan parlimen tergantung. Parlimen tergantung adalah perkara yang tidak diingini berlaku kerana kebajikan rakyat akan terabai dan pembangunan negara akan tertangguh. Selain itu, antara faktor lain pembentukan kerajaan perpaduan ialah disebabkan titah yang di-Pertuan Agong untuk membentuk sebuah kerajaan perpaduan. Ini bertujuan untuk menumbuhkan suatu kerajaan yang stabil dan kukuh dalam usaha untuk memulihkan ekonomi negara yang terjejas sejak berlakunya pandemik. Kerajaan yang stabil diperlukan agar dapat menarik minat para pelabur untuk ke negara kita dan seterusnya akan mengembangkan ekonomi negara. Seterusnya, faktor lain yang menyebabkan kerajaan perpaduan dibentuk ialah kerana untuk mengukuhkan lagi sistem pemerintahan persekutuan yang adil, bertanggungjawab serta demokratik dalam mengimbangi kepentingan negeri-negeri lain dan kekuasaan kerajaan pusat. Ini penting supaya negeri-negeri dalam Malaysia ini dapat merasai pembangunan dan kemudahan infrastruktur yang sama. Ini dapat menjadikan negeri-negeri yang sebelum ini sedikit ketinggalan dari aspek pembangunan juga dapat merasai pembangunan yang pesat di negeri mereka. Dalam masa yang sama, ia juga dapat meningkatkan peluang pekerjaan di suatu negeri tersebut, seterusnya menyumbang pada ekonomi negeri dan negara. Kerajaan perpaduan telah dibentuk hampir 10 bulan sejak 24 November 2022. Sekarang kita boleh lihat apakah ciri-ciri kerajaan perpaduan dan di situlah boleh nampak apa perbezaan antara kerajaan perpaduan dan kerajaan sebelum ini. Ciri pertama bagi kerajaan perpaduan adalah kerajaan perpaduan menggabungkan wakil dari pelbagai parti politik dan semua pemimpin perlu mengetepikan kepentingan politik dan parti masing-masing demi kepentingan rakyat dan negara. Kerajaan perpaduan yang atas kepimpinan Anwar Ibrahim, beliau sebagai Perdana Menteri dan Presiden dari Pakatan Harapan, manakala Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri pertama dan Datuk Seri Fadilah sebagai Timbalan Perdana Menteri kedua. Yang berhormat Ahmad Zahid adalah Presiden UMNO dan Datuk Seri Fadilah ialah ahli Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dan Parti Komponen Gabungan Parti Sarawak GPS. Untuk mendapat kerusi majoriti dalam parlimen, beberapa parti politik gabung untuk mencapai majoriti 2/3 kerusi dalam parlimen. Pemimpin-pemimpin perlu bekerjasama untuk membentuk kerajaan yang lebih stabil. Pembentukan kerajaan perpaduan ini telah menyelesaikan masalah parlimen tergantung selepas pilihan raya umum ke-15. Kedua, kerajaan perpaduan ditubuhkan atas titah nasihat yang di-Pertuan Agong selepas negara mengalami situasi parlimen tergantung. Sebelum ini, kerajaan dapat dibentuk segera sekiranya keputusan pilihan raya keluar. Walau bagaimanapun, kerajaan baharu tidak dapat dibentuk selepas pilihan raya umum ke-15 kerana tiada parti politik yang memperolehi majoriti mudah. Garisan majoriti mudah untuk pilihan raya umum ialah 112 kerusi parlimen. Dalam pilihan raya umum ke-15, tiada mana-mana parti yang memperolehi kerusi yang melebihi 112. Berdasarkan utusan Malaysia, pakar perlembagaan Datuk Profesor Madya Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein berkata, selepas pelantikan Perdana Menteri dibuat, rundingan bagi mewujudkan kerajaan campuran boleh diadakan melalui pembentukan kerajaan minoriti. Menurut beliau, mengikuti perkara 40/2A Perlembagaan Persekutuan yang di-Pertuan Agong mempunyai budi bicara melantik Perdana Menteri mengikut proses yang ditetapkan. Pelantikan Perdana Menteri adalah prerogatif
baginda selagi tiada yang membataskan tata caranya secara nyata melalui peruntukan bertulis Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, anggota Kabinet Kerajaan Perpaduan terdiri daripada pelbagai parti politik. Kita dapat memerhatikan bahawa Kabinet Kerajaan Lama adalah diambil jawatan oleh ahli Dewan Rakyat dari parti politik yang sama sahaja. Contohnya, kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Haji Muhammad Najib terdiri daripada satu parti politik, iaitu Barisan Nasional. Bagi kerajaan Madani, parti politik yang berbeza seperti Pakatan Harapan, Barisan Nasional, PBB dan GPS telah dirangkumi dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Kabinet sebegini adalah pertama kali muncul di Malaysia. Seperti yang telah tercatat dalam sejarah, Istana Negara telah mengumumkan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10 setelah gabungan parti PH, BN dan parti-parti lain yang memperolehi majoriti melebihi 112. Setelah lebih kurang 10 bulan kerajaan perpaduan dibentuk, terdapat banyak kejayaan yang diperolehi. Antaranya nilai ringgit semakin pulih dan menjadikan isu sara hidup rakyat sebagai fokus utama, terutamanya pada harga barangan yang dapat membebankan rakyat. Terdapat banyak kebaikan pembentukan kerajaan perpaduan. Antaranya ialah kerajaan perpaduan dapat mewujudkan sebuah negara atau kerajaan yang kuat dan stabil. Hal ini kerana anggota parti kerajaan berkongsi ideologi yang sama dalam kalangan mereka. Hal ini dapat menunjukkan bahawa mereka mempunyai haluan yang sama untuk mencapai sesuatu perkara yang disasarkan. Selain itu, nilai kerjasama juga dapat diwujudkan antara mereka untuk capai matlamat yang sama dalam sesebuah kerajaan. Selain itu, sesuatu dasar dan polisi dapat diperkenalkan dan dikuatkuasakan oleh pemerintah dengan lebih mudah serta dirasai oleh semua pihak. Hal ini kerana mereka mempunyai sokongan majoriti daripada ramai pihak. Perdana Menteri merupakan ketua bagi jemaah menteri. Beliau akan bahagi tugas kepada jemaah menteri mengikut jawatan yang disandang masing-masing. Hal ini dapat mempercepatkan inisiatif yang diambil oleh kerajaan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat selama ini. Bukan itu sahaja, apabila kerajaan perpaduan dibentuk, ia dapat menjamin keselamatan dan keharmonian negara. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila sesebuah negara mempunyai sistem politik yang stabil, ia dapat menghalang kuasa luar daripada mempengaruhi dalam negara. Hal ini dapat menjamin keselamatan negara serta imej negara terjamin. Selain itu, kesejahteraan rakyat juga akan terjamin. Hal ini kerana kerajaan akan menghulurkan bantuan kepada rakyat yang memerlukan. Ini dapat mengurangkan beban rakyat dalam menjalani kehidupan kerana mempunyai duit untuk melengkapkan keperluan mereka untuk kehidupan seharian mereka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda yang menonton video saya pada hari ini. Hari ini saya akan menerangkan tentang kesan buruk pembentukan kerajaan perpaduan. Antara keburukan yang paling jelas kita lihat ialah mereka bebas melakukan apa-apa saja perkara yang mereka mahu kerana ketiadaan barisan pembangkang. Selain itu, proses semak dan imbang sukar dilakukan, sekaligus membuka ruang yang luas kepada kegiatan penyalahgunaan kuasa dan jenayah rasuah yang dilakukan. Segala dasar atau polisi yang dirangka oleh kerajaan perpaduan dilihat menjadi dasar syok sendiri kerana ianya dirangka tanpa menggunakan proses semak dan imbang. Seterusnya, kesan buruk kerajaan perpaduan ialah kerajaan ini juga dibimbangi akan tumbang
kerana perbezaan ideologi politik masing-masing. Kerajaan ini akan menjadi kucak-kacir akibat ketidakfahaman antara satu sama lain. Selain itu, berlaku konflik dalam parti kerana perebutan jawatan kabinet. Hal ini juga akan berlakunya perebutan kursi parlimen. Akhir sekali, dengan kekurangan barisan pembangkang ini, sistem demokrasi negara akan menjadi terbantu serta tidak dapat berfungsi dengan baik. Ia akan merugikan dan memberi kesan yang buruk kepada rakyat dan negara. Hal ini boleh membawa negara ke arah pemerintahan diktator yang boleh memusnahkan negara. Itu sahaja kesan pembentukan kerajaan perpaduan. Seterusnya, proses pembentukan sesebuah kerajaan perpaduan. Bagaimana proses pembentukan sesebuah kerajaan perpaduan ini dijalankan? Pada 20 November 2022, SPR telah mengumumkan tiada parti yang memperolehi 50% daripada 219 kursi yang ditandingkan pada pilihan raya umum yang ke-15. Oleh sebab itu, kerajaan perpaduan dibentuk atas titah Nasihat Agung selepas negara berdepan dengan keadaan parlimen tergantung dengan bukti hemat dan kebijaksanaan Seri Paduka. Kerajaan ini terbentuk daripada kemenangan majoriti parti dipilih menerusi amalan demokrasi berparlimen seperti yang termaktub dalam Perkara 113 hingga Perkara 120 beserta jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan. Agung menggunakan kebijaksanaan bersandarkan panduan Perlembagaan Persekutuan untuk menentukan seorang Perdana Menteri. Perlembagaan Persekutuan Perkara 43 yang menyebut Agung hendaklah melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat itu sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri. Keputusan pilihan raya umum yang ke-15 ini menaksirkan tiada blok parti yang mendapat majoriti mudah untuk membentuk kerajaan, menjadikan parlimen tergantung yang tidak pernah berlaku sebelumnya dalam sejarah negara. Justru, ia memerlukan perjanjian baru parti-parti menang untuk pembentukan kerajaan. Seperti yang kita tahu, kerajaan terbentuk daripada kemenangan majoriti parti ini menerusi amalan demokrasi berparlimen. Bagaimana amalan demokrasi berparlimen ini dijadikan asas untuk menyelesaikan kemelut parlimen bergantung. Demokrasi berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara. Raja-raja Melayu pula menjadi lambang taat setia rakyat. Melalui sistem ini, rakyat berpeluang untuk membentuk kerajaan. Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya. Dalam pilihan raya, rakyat berhak menyokong, mengekal atau menukarkan kerajaan yang sedia ada dalam proses pengundian semasa pilihan raya. Walau bagaimanapun, apabila parlimen tergantung kerana tiada gabungan parti yang mendapat majoriti mudah bagi bentuk kerajaan, kuasa budi bicara agung untuk melantik Perdana Menteri memainkan peranan penting dalam memecah kebentukan ini. Apa yang boleh difahami daripada proses pembentukan kerajaan perpaduan ini ialah setiap kali pilihan raya umum diadakan, kerajaan Malaysia ditubuhkan oleh parti yang paling dominan yang mendapat 50% majoriti mudah. Tetapi pilihan raya umum yang terkini tiada parti yang paling dominan. Jadi untuk menubuhkan sesebuah kerajaan, suara agung memainkan peranan penting dan atas titah agung kesemua parti yang memenangi kursi perlu bergabung untuk membuat kerajaan perpaduan. Jadi, apabila kita sudah mengetahui cabaran pembentukan kerajaan perpaduan, kita mestilah perlu mengetahui cara mengekalkan kestabilan kerajaan. Oleh itu, apakah cara mengekalkan kestabilan kerajaan? Mari kita lihat. Cara mengekalkan kestabilan kerajaan terbahagi kepada dua, iaitu dari segi pemerintah dan juga dari segi rakyat. Cara-cara mengekalkan kestabilan kerajaan dari segi pemerintah ialah: yang pertama, pemerintah perlulah mewujudkan pentadbiran yang cekap. Hal ini kerana demi melindungi keselamatan negara. Seterusnya, pemerintah perlulah mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran. Selain itu,
Pemerintah juga perlu memastikan agihan sumber kekayaan negeri secara adil kepada semua kaum melalui dasar pembangunan ekonomi. Hal ini dapat mengelakkan daripada berlakunya rusuhan antara kaum. Akhir sekali, pemerintah juga perlulah melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan. Hal ini dapat menjamin keselamatan rakyat. Bagi rakyat pula, rakyat perlulah memberikan kesetiaan kepada raja dan negara. Selain itu, rakyat juga perlulah menyokong segala usaha dan dasar kerajaan bagi mewujudkan kestabilan politik. Seterusnya, rakyat juga perlulah memupuk kerjasama dengan semua kaum supaya agihan kekayaan negara dinikmati oleh semua. Hal ini dapat berlaku adil antara satu sama lain. Akhir sekali, rakyat juga perlulah patuhi undang-undang negara. Sebagai contoh, rakyat tidak perlu melakukan perkara-perkara yang dapat mengganggu ketenteraman rakyat yang lain. Dalam menuju ke arah sebuah kerajaan perpaduan, sudah tentu pelbagai cabaran yang harus ditempuhi oleh pemimpin. Sebagai contoh, hal ini dapat kita lihat melalui pelbagai cabaran yang dihadapi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 dan kabinetnya pada pilihan raya umum ke-15 yang telah berlangsung pada tahun 2022 yang lalu. Antara cabaran pembentukan kerajaan perpaduan yang dihadapi mereka ialah menjawab berbagai-bagai persoalan dan kritikan pedas yang dilemparkan oleh pemimpin-pemimpin daripada gabungan parti pembangkang. Sebagai contoh, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mohd Noor mengkritik kerajaan perpaduan yang dianggap beliau sebagai kerajaan luar tabi'i sehingga diminta oleh kerajaan agar beliau dapat menerima kenyataan dengan berhenti mengkritik. Presiden muda Syed Saddiq Abdul Rahman turut mempertahankan kritikan pedasnya terhadap kerajaan sambil menekankan ia penting untuk membina demokrasi yang matang walaupun beliau masih menyokong kerajaan perpaduan. Bukan itu sahaja, cabaran kedua yang lebih signifikan ialah aspek ekonomi. Ahli Parlimen Sungai Buloh daripada PKR, Datuk Ramanan Ramakrishnan berkata, banyak masalah berlaku dalam negara melibatkan ekonomi ketika ini disebabkan oleh perbuatan pentadbiran kerajaan terdahulu yang tidak menguruskan ekonomi dengan baik. Tambahan pula, masalah ekonomi yang dihadapi bukanlah berpunca daripada kerajaan perpaduan, namun kerajaan terpaksa mewarisi masalah tersebut. Bagaimanapun, kerajaan perpaduan sedang berusaha memperbaiki segala masalah secara satu demi satu. Anwar Ibrahim juga sempat mengadakan mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara untuk mencari penyelesaian menangani isu kos sara hidup rakyat yang ketika ini menjadi aspek penting agenda kerajaan campurannya. Alhasil, pelbagai pakej rahmah telah dilaksanakan di bawah payung rahmah, iaitu menu, bakul dan jualan rahmah. Ia merupakan 3 pakej yang mendapat sambutan hangat, terutamanya golongan individu yang kurang berkemampuan termasuk B40 dan miskin tegar. Cabaran ketiga yang perlu diberikan perhatian juga ialah aspek sosial. Di negara ini, lumrahnya apabila sentimen perkauman atau agama kerap dimainkan orang politik, ia memberi petanda gendang pilihan raya semakin dekat. Hal ini dikatakan demikian kerana hasil kajian dan pemerhatian pada PRU 15 yang lalu didapati kebanyakan individu mengundi berdasarkan kaum. Sekaligus antara isu yang perlu ditangani sebaik mungkin oleh Anwar dan anggota kabinetnya. Isu itu berpaksikan rukun negara Malaysia seperti dijelaskan dalam titah Pengerusi Mesyuarat Majlis Sejaraja ke-260 Tuanku Muhriz Tuanku Munawir yang menjelaskan ia sangat penting bagi membuktikan kerajaan perpaduan serius menjadikannya sebagai asas dan panduan rakyat untuk memupuk perpaduan negara. Baginda mengingatkan pemimpin politik supaya berhenti menggunakan isu kaum dan agama untuk meraih sokongan rakyat menerusi sentimen kebencian.